Bismillahirrahmanirrahim. Sabit bin Ibrahim dengan sebiji epal. Pada suatu hari, Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggir kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebiji buah epal jatuh keluar pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat epal yang merah ranum di atas tanah itu, maka terliurlah Sabit. Lebih-lebih lagi pada hari yang panas terik dan rasa lapar serta haus. Maka tanpa berfikir panjang dia mengambil epal itu dan memakannya. Akan tetapi baru setengahnya dimakan dia teringat bahawa buah epal itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin pemiliknya. Maka ia segera pergi ke dalam kebun buah-buahan itu untuk menemui pemiliknya agar menghalalkan buah epal yang telah dimakannya. Di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki. "Aku sudah memakan setengah dari buah epal ini. Aku berharap kamu boleh menghalalkannya," kata Sabit kepada lelaki itu. "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku hanya pekerjanya yang ditugaskan merawat dan menguruskan kebunnya," jawab orang itu. "Di mana rumah pemiliknya? Aku mahu menemuinya dan minta agar dihalalkan epal yang telah kumakan ini," Sabit berkata lagi dengan nada menyesal. "Apabila engkau ingin pergi ke sana maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam," kata lelaki itu. "Tidak mengapa, aku akan tetap pergi menemuinya meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan epal yang tidak halal bagiku kerana makan tanpa izin pemiliknya. Bukankah Rasulullah sudah memperingatkan kita bahawa siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi umpan api neraka," kata Sabit yang bertekad untuk menemui si pemilik kebun itu. Apabila Sabit tiba di rumah pemilik kebun itu, dia mengetuk pintu. Setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Sabit langsung memberi salam dengan sopan. "Wahai tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah epal tuan yang jatuh keluar kebun tuan. Kerana itu sudikah tuan menghalalkan apa yang sudah saya makan?" Lelaki tua yang ada di hadapan Sabit mengamatinya dengan cermat. Lalu dia berkata, "Tidak, aku tidak boleh menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Sabit merasa khawatir dengan syarat itu kerana takut ia tidak boleh memenuhinya. "Apakah syaratnya, tuan?" Sabit bertanya. "Engkau harus mengawini putriku," segera ia bertanya. Orang itu menjawab. Sabit tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. "Apakah kerana hanya aku makan setengah buah epalmu yang jatuh keluar dari kebunmu, maka aku harus mengawini putrimu?" Dia bertanya dengan hairan. Tetapi pemilik kebun itu tidak melayan kata-kata Sabit. "Sebelum bernikah, engkau harus mengetahui dulu kekurangan anakku ini. Dia seorang yang buta, bisu, dan tuli. Lebih dari itu, ia juga seorang gadis yang lumpuh," kata lelaki itu sekadar menambah kegusaran Sabit. Sabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun. Dia berfikir, apakah perempuan seperti itu patut menjadi isterinya hanya kerana memakan setengah buah epal tanpa keizinan pemiliknya. "Selain syarat itu, aku tidak boleh menghalalkan apa yang telah kau makan," tambah pemilik kebun itu lagi. Kemudian, Sabit menjawab dengan tenang, "Baiklah, aku terima pinangan ini dan berkahwin dengan anakmu. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu aku akan memenuhi kewajipan-kewajipan dan hak-hakku kepadanya kerana aku amat berharap Allah selalu meredaiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah Ta'ala." Kemudian, pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu membawa dua orang sebagai saksi akad nikah mereka. Sesudah itu, Sabit dipersilahkan masuk menemui isterinya.
Sewaktu Sabit hendak masuk bilik pengantin, dia berfikir untuk mengucapkan salam biarpun dia tahu isterinya tuli dan bisu. Dia tahu kerana malaikat yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu. Apabila dia mengucapkan salam, Sabit terkejut kerana wanita telah menjadi isterinya itu menjawab salamnya dengan baik. Ketika Sabit mengulurkan tangan menghampiri wanita itu, sekali lagi Sabit terkejut kerana wanita itu menyambut uluran tangannya. Dalam hatinya, Sabit berkata, kata ayahnya, dia wanita tuli dan bisu tetapi dia boleh menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian, wanita yang di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahawa dia buta dan lumpuh tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula. Sabit berfikir mengapa ayahnya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Setelah itu Sabit duduk di samping isterinya. Ayahmu mengatakan kepadaku bahawa engkau buta. Mengapa? Dia bertanya. Ayahku benar, kerana aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah, jawab isterinya. Ayahmu juga mengatakan bahawa engkau tuli. Mengapa? Sabit bertanya lagi. Ayahku benar, kerana aku tidak pernah mendengar berita dan cerita orang yang tidak membuat reda Allah. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahawa aku bisu dan lumpuh bukan? Tanya wanita itu kepada Sabit yang kini sah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan mengiyakan pertanyaan isterinya. Selanjutnya wanita itu berkata, aku dikatakan bisu kerana dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut nama Allah saja. Aku juga dikatakan lumpuh kerana kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang boleh mendatangkan kegusaran Allah. Sabit amat bahagia mendapatkan isteri yang ternyata amat soleh dan wanita yang akan memelihara dirinya dan melindungi hak-haknya sebagai suami dengan baik. Ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap, kata Sabit yang berbangga tentang isterinya. Sabit dan isterinya hidup aman dan bahagia. Tidak lama kemudian mereka dikurniakan seorang putera yang ilmunya memancarkan hikmah ke penjuru dunia. Itulah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Begitulah kisah Sabit yang pada mulanya hanya ingin meminta dihalalkan buah epal yang dimakannya dan akhirnya dinikahkan oleh pemilik itu dengan anak gadisnya yang solehah.